A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik. Amin. Hari ni kita masuk muka surat 6. Kita 6. masuk muka surat 6 dan sekarang saya apa ni? Saya share. Ni macam banyak betul dalam kepala saya hari ni. Bising. Jadi saya kadang-kadang hilang fokus kejap apa benda saya nak cakap. Maaf ya. Kalau dulu-dulu kan sebelum kita ada teknologi-teknologi macam ni, dulu ni saya tulis satu-satu ayat ni dekat whiteboard. Ayat. Dululah. Tapi sekarang kita dah ada ni mushaf latihan, jadi semua orang boleh buka mushaf latihan ni dan kita buat. Pagi tadi kita siapa yang masuk modul 1? Semua masuk modul 1 pagi tadi. Sebahagian daripada ayat ni 30 ni dah kita buat pagi tadi. Tapi kita ulang je lah ya. Okey, siapa nak baca dan kemudian terus terjemahkan ayat 30. Ada? 8 orang. Siapa tu? Saya baca. Boleh. Kak Sal ke? Ya. Okey. Billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan apabila Ingatlah ketika. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh ia, Tuhan bagi engkau Di baris dhammah jadi Rabbu. fa'il. Fa'il kita tambah Oleh. oleh. Yes, oleh. Oleh Tuhan bagi engkau, Ya. bagi para malaikat. Ya. Sesungguhnya aku ja'ilun yang hendak menjadikan di bumi akan seorang pengganti. Ya. Berkata oleh mereka, adakah engkau hendak menjadikan dalamnya akan orang yang orang ini tambah akan orang yang ia membuat kerosakan dan ia menumpah di dalamnya. Ataupun kita boleh juga kalau fi kat sini boleh sebut pada pun betul. Padanya, di dalamnya, ya. Okey, terusnya wa yasfiku dan ia menumpahkan. Ya, ia menumpahkan akan darah-darah sedangkan kami sentiasa bertasbih. Right, kami sentiasa bertasbih dengan pujian bagi engkau. Ya. Dan kami mensucikan bagi engkau. Kami sentiasa mensucikan bagi engkau. Seterusnya telah berfirman oleh ia. Tulis kat sini sebab fi'il madhi kan. Telah berfirman oleh ia. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu apa yang tidak kamu mengetahui. Macam tu cerita dia. Jadi ingatlah ketika telah berkata oleh Tuhan bagi engkau, bagi para malaikat.
Maknanya kalau mafhum kita ni, ingatlah ketika Tuhanmu telah berfirman kepada para malaikat. Apa firmannya? Ini, sesungguhnya aku adalah yang menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Jadi ni Allah kata. Lepas tu qalu, mereka berkata. Ni maknanya mereka cakaplah ni dalam, kalau kita perasan kan, benda ni kalau yang dah belajar lah. Fi'il madi, fi'il mudhari' tu. Ini dalam fi'il madi. Yang ini pula dalam fi'il mudhari'. Jadi di situ sebenarnya ada dialog. Maknanya, okey kita terus tahu. Yang ini masa depan. Tapi ketika tu. Itu yang saya kata, di situlah nampaknya, oh ni sebenarnya kata mereka. Siapa yang berkata ni? Merujuk kepada malaikat. Adakah engkau hendak menjadikan di dalamnya akan orang yang ia membuat kerosakan padanya dan ia menumpahkan akan darah-darah? Sedangkan kami sentiasa bertasbih dengan pujian bagi engkau dan kami mensucikan bagi engkau. Dia lebih kepada curiosity ni bukan dia marah. Kita tak boleh pula baca tone marah. Maknanya curious. Kalau malaikat tu dia ada akal kan? Dia curious. Dia tanya kenapa? Sedangkan ada yang ni. Jadi Allah menjawab. Jangan kita kalau kadang-kadang baca tone kita marah. Tapi tak semestinya. Baca biasa je. Kalau terjemah biasa je. Qala telah berfirman oleh dia, sesungguhnya aku lebih ketahui akan apa yang kamu tidak ketahui. Aku mengetahui apa yang kamu tak tahu. Jadi apa yang berlaku seterusnya? Ayat 31, siapa nak baca dan cuba terjemah? Ada? Saya. Okey, Kak Izan. Baca dulu. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Okey. Boleh saya betulkan sikit tajwid tu? Boleh كنتم. Contoh bila kita sebut mat, huruf-huruf yang baris fathah ni, kita jangan bulatkan mulut kita. Dia biasa fathah tu buka. Wa 'allama jangan macam tu. Kita orang Melayu memang ada tendensi sikit dia bunyi dia jadi kalau kita sebut tu Adamal asma, jangan asma. Dia bunyi dia macam sedih nah. Jadi buka. وعلم آدم الأسماء كلها. Macam itulah. InsyaAllah. Baik. Di lain tu tak ada apa. Itu macam orang kata apa? Tahsin. Pointers untuk kita tahsin. Kadang tak perasan. Especially bila dia berdekatan dengan huruf yang tebal. Contoh macam ara. Jadi kita selalu tersebut ara. Jadi dia bukan dia ara. Da bukan do, bukan kena dengan bibir tapi arada. Macam tu. Tapi tadi yang ni Kak Izan okey. Cuma bila mat ni panjang sikit kan. Haula. Jangan haula. Bi asma. Benar. Bi asma'i haula. Macam tu. Baik, terus terjemahkan. Dan telah mengajarkan oleh dia akan Adam Betul. akan nama-nama kesemuanya baginya. Kemudian telah mengemukakan oleh ia akan bagi mereka akan mereka atas para malaikat. Maka lalu telah berfirman oleh ia ini beritahulah oleh kamu akan aku dengan nama-nama ini semua bagi mereka itu jika adalah kamu orang-orang yang benar. Yes, orang-orang yang benar. Dapat tak mesej kita ayat ni? Dapat tak mesej ayat ni? Terus dapat? Dapat. Apa mesej dia? Apa cerita dia? Dia mengajar Nabi Adam. Siapa yang mengajarkan? Allah.
Allah. Allah. Sama-sama ni ramai-ramai boleh jawab, tak apa. Dan Allah Allah telah mengajar mengajarkan Adam nama-nama nama-nama. Allah, Maknanya ajar pertama dia ajar apa? Isim. Tapi nama-nama. isim ialah asma. Nama-nama semua benda nama. Maknanya kesemuanya. Semua tu knowledge yang kita ada pada hari ni semuanya sebab Allah dah ajarkan Nabi Adam. Segala perkara. Semua Kemudian dia mengemukakan kepada malaikat. apa maksud dia? Memukakan pada para malaikat atas para Forward. malaikat. Dia forwardkan kepada malaikat. Dia present. Maknanya Present. dia tunjukkan forward kepada malaikat. Kalau kita bayangkan cerita ni, tadi tengok Adam. Lepas tu, okay now malaikat semua. Tengok benda yang Allah ajar Adam tu pula lah. Perkara tu semua. Lepas tu, Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, ah, beritahulah nama-nama ni jika kamu adalah orang-orang yang benar. Betul. Baik, Ahsanti. Dapat teruskan cerita dia? Baik. Maknanya Allah ajarkan Adam semua nama-nama. Kemudian apa yang Allah ajar tu dia tanya pula kepada malaikat. Test dia kepada malaikat tu. Jadi sebagai guru ni Allah menjadi dia sebab malaikat tadi kata apa? Um, Kenapa nak buat tu kan? Makhluk ni selain daripada malaikat ni Allah jadikan dia mesti buat kerosakan, menumpahkan darah. Tapi Allah kata dia lebih tahu. Sekarang ni malaikat kata apa? Lepas Allah dah ajarkan, dikemukakan, rupanya dia suruh tak bagi tahu malaikat. Cuba kau bagi tahu apa yang kamu kalau kamu betul, um, apakah nama-nama tu semua? Jadi dia kata apa? Siapa nak buat ayat 32? Kaklah cuba Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Telah berkata oleh mereka, Maha suci bagi engkau, tiada sebarang pengetahuan bagi kami melainkan apa yang telah mengajar oleh engkau akan kami. Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui, adalah maha bijaksana. Dekat sini sebab dia khabar. Maknanya dalam satu ayat tu kadang-kadang boleh ada dua khabar. Jadi kita letakkan dua-dua tu. Bila dikata di bawah ni khabar, kan kalau khabar kita tambah adalah maha mengetahui, adalah maha bijaksana. Dia bukan sifat. Jadi kalau dia sifat, kita kan dia memang perkataan tu sifat kepada engkau tu. Tapi dia bercerita, dia macam dia khabar yang kedua kalau ikut nahu tu. Dia bukan Jadi sifat. khabar sini antarlah teacher. Ya? Khabar kat sini antarlah. Bukan khabar kat sini. Mubtada. Khabar. Mubtada. Ni Mubtada, sorry. mubtada dia antar. Okey, antar. Khabar dia alim. Maknanya innaka antal alim, innaka antal hakim. Maksud macam tu. Jadi malaikat tu berasa rendah dirilah sekarang. Rendah, humbling. Sebab apa dia kata? Maha suci bagi engkau. Okey, ini ada satu perkara lagi yang mungkin kita tak perasan sebelum ni. La yang kita dah belajar dalam modul 1 sepanjang bulan Ramadan ni adalah dua la tu. Iaitu la apa? La jazam. La jazam dan juga la nafiyah. Tapi bila kita nampak ada dekat bawah ni tulis, kita cuba tengok skrin sekejap Nafiyah jazam. Bukan nafiyah jazam, nafiyah lil jins. Maknanya apa? Ni maksud dia nafiyah lil jins, maknanya penafian dari segala jenis. Macam tu. Pada segala jenis. Bagi segala jenis. Sebab bila ada nafiyah lil jins ni, dia akan menyebabkan isim yang selepas dia tu berbaris fathah. Nampak tak? Dia macam isim cacat. Dia alif lam pun tak ada, tanwin pun tak ada. Jadi macam mana nak buat?
bererti ada huruf ni. Ada huruf la nafia lil jins ni yang menyebabkan dipanggil di isim tu jadi isim la. Nama dia isim la. Isim yang disebabkan dia ni. Jadi dia bateri habis. Tapi banyak lagi. Jadi ni ilma. Dia macam la raiba. Jadi setiap kali kita jumpa macam ni, kita buat apa? Kita tambah dalam terjemahan kita sebarang. Jadi ataupun sebenarnya dia dekat sebelah sini. Tiada sebarang. Kita kena tambah ni. Lafia lil jins. Tiada sebarang pengetahuan. Okay? La nafia lil jins nama dia. Jenis. Perkataan jenis tu sama dalam bahasa kita. Jenis tu. Tapi jeans. Bukan jin yang binatang tu. Dia jenis. Bukan jin Samsudin Dekat kita dah terjemah muka surat 2 kan teacher. La raiba fi. La raiba. Nanti kita jumpa kat mana-mana dalam Quran. Kita jumpa macam ni. Maknanya lepas lam alif tu ada isim yang macam ni. Lagi satu tanda isim yang kita tidak masukkan dalam modul. Apabila ada macam ni selalu tanda isim kan kita dah tahu ada tanda isim kita dah tahu pagi tadi belajar ada 4 tu kan. 2 di awal tanda isim, 2 di awal, 2 di akhir. Kan? Betul, Ya. ingat lagi? Ya. Ataupun Ingat jar. alif lam Lepas tu kalau di akhirnya ada apa? Tanwin bagi bawah. Tanwin. ataupun tanwin. Ni biasalah ni tanda isim. Ni tanda dia. Tapi ada biasanya juga tapi tak boleh masukkan sebab tak semestinya. Bila kalimah 3 huruf ini add on. Ni tak boleh masuk dalam modul sebab dia bukan semestinya. Kalau ada tengah-tengah tu baris sukun. Biasanya pun isim. Mana ada kalimah macam tadi tu kha, Oi. contohnya kha. Kha, lepas tu ada ya. Ya. Lepas tu hujung dia ra. Macam tu. Maknanya yang baris tu tak kisahlah baris apa. Khair, Ghairil. Ghairil maghdub. khairu, ghairu, ghairi, khairu, khairah. Jadi khairah contohnya. Ni tak selalu isim. Banyaklah perkataan macam tu. Yang biasanya perkataannya, okey. Ni yang biasa khair. Nanti sebut kan. Ba'du. Contohnya ba'. Dia yang tengah-tengah tu baris mati ni. Ni biasanya isim. Raiba. Raiba, yes. Walaupun kita nampak dia biasanya kita nampak tak ada alif lam, tak ada baris kasrah, tak ada pula sukun. Dia yang menyebabkan dia jadi fathah ni apa dia ni? Ni macam itulah sebab ada la nafiyah lil jins. La khaira. Sebab ada lafiyah lil jins ni. Nafiyah lil jins. Apa maksud nafiyah lil jins ni? Apa maksud saya? Apa signifikan dia? Apa kepentingan dia? Bila kita nampak kita tambah sebarang tu. Maksud dia apa? Kanan. Tiada. Dia menafikan untuk isim tu. Menafikan segala macam yang lain. None whatsoever kalau bahasa Inggeris tu. Sikit pun tak ada. Macam itulah. Tak ada sebarang. Bukan sembarang. Tiada sebarang pengetahuan. Tiada sebarang keraguan. Tak ada langsung. Maksud bila kata macam la ilaha illallah. Tu semua tu nafiyah lil jins lah tu. La haula wa la quwata illa billah. Lagi macam tu. Semua tu. Maknanya, kadang tengah-tengah ayat, ada setengah-setengah ayat tu, maksud dia macam itulah. Bila Allah dah kata macam tu, dia kata sebarang, tak ada sikit pun. Jadi kita janganlah pula kata takkanlah. Macam bila dia kata, kalau kita buat grup-grup kecil, dalam, bolehkah saya masuk sikit walaupun kita tak habis yang 6 ni? Astagfirullahaladzim. Bolehkah? Boleh. Sebab nafiyah lil jins ni, dia nanti kita akan jumpa banyak. Kadang-kadang, contoh macam dalam surah 4 ayat 114 ni. Okey, 114 ni.
kan? Jadi dia biasanya yang menyusuli dia tu pengecualian lah. Macam ni kan. La khaira fi katsirin min najwahum. Tiada sebarang kebaikan di dalam kebanyakan daripada bicara-bicara rahsia. Makna perkumpulan-perkumpulan kecil. Orang ni buat bisikan-bisikan. Tiada sebarang keraguan di dalam tiada sebarang kebaikan dalam kebanyakan daripada bicara-bicara mereka, kecuali siapa yang bicara dia tu, dia buat kumpulan ke, dia buat meeting ke, perjumpaan ke, untuk amara bisadaqah, untuk menyuruh orang yang telah menyuruh oleh ia kepada sedekah atau kebaikan atau islah, maknanya memperbaikan di antara manusia. Macam tu. Atau ayat tu bila kata adalah khairah, adalah nafiah lil jins tu. Dia punya weightage tu very strong. Dia punya beratnya, maknanya tak ada sebarang, Allah kata. Penafian. Tanya satu, teacher. Nak tanya satu. Sila. Kalau amaro ni dia banyak macam memerintah atau dia banyak terjemahan ke teacher? Amaro ni. Telah menyuruh oleh Telah menyuruh, memerintahkan. Amar tu maksud dia perintah kan? Biasa. La khaufun, ketakutan, tiada ketakutan boleh lah ya. Kalau khaufun, la khaufun tu tidaklah, kita tak boleh cakap tiada sebarang. Kalau la khaufun alaihim, dan yang itu kita kata tidak, tiada. Kita kata tiada je, dia tak tambah sebarang. Sebab dia tak ada fathah. Dia tidak menyebabkan dia baris fathah. Dia fathah satu macam tu. Dia kalau dia macam ni, la nafiah lil jins ni, isim tu akan jadi baris fathah sahaja. Dia bukan kata mansub, tapi bukan dengan macam rupa dia macam cacat. Kalau khairun tu dia tak boleh tambah sebarang kan? Ketakutan tu tiada. Tak boleh, jangan tambah sebarangan. Sebab tu dalam buku teacher nak tanya juga, sebab dia tak ada sebarang. Yang lain ada. Jadi la khairun ni tak ada sebarang. Tak ada sebarang. Dia bila macam ni Kak La. Dia bila dia bertemu dengan isim tu, baris fathah sahaja. Dalam itu kita nak kenal dia tu la nafiyah lil jins, bila ada dia, lepas tu isim yang selepas dia tu bukan tanwin, dia memang baris fathah macam ni je. Dia fathah. Ya. Baik, kita sambung ayat kita tadi. Jadi saya sambung Ustazah. Apa dia? Okey, silakan ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya Adamu ambikhum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Ya, baik. Qala telah berfirman oleh ia. Ia means Allah, right? Ya. Okay. Then ya Adam. Ya Adam. Wahai. Ya Adam, and then the word is beritahu, right? Ni wahai Adam. Biasa kalau kita terjemah tu wahai Adam. Tak boleh kita tak terjemah, boleh lah. Jarang kita cakap ya apa. Bahasa Arab tu sama dah sikit kan. Wahai Adam, ambikhum. Okay, ambikhum, beritahulah oleh engkau. Ya, betul. Engkau akan mereka. Ya, betul. Okay, bi asma'ihim, dengan nama-nama bagi mereka. Ya, betul.
Falamma. maka, and then the lama tatkala, Ya. Amba'a. okay, telah ni fil madi, Ya. telah memberitahu oleh ia akan mereka. Betul. Akan mereka ini sama Again, tadi. the same thing Ya. dengan nama-nama bagi mereka. Ya. And then after that, another firman, right? Telah berfirman oleh ia. Ya. And then Ni ada alam. berapa kalimah? Alam ni ada berapa kalimah? Yang ni ada 2. Betul. Jadi terjemahan dia. Adakah? Ya. And the second one, lam is tidak. Tidak. Yeah. Tidak yang memberi maksud belum. Belum. Okay. We can say adakah belum? Bukan tidak, cakap tidak je, tapi saya nak ingatkan je. Tidak maksud belum. Bila tidak yang bermaksud belum ni, dia macam ni lah. Bahasa yang lebih comel dia akan bunyi dia, bukankah? Macam tu. Gitu. Okay. Aku berkata, this is Allah berkata. Aku kata. Aku berkata, boleh? Aku kata. Tekan. And then bagi kamu, ini sesungguhnya siapa? Aku kat sini ada aku. Ada 2 aku. Inna sesungguhnya aku. Lepas tu kat sini aku mengetahui. And then ditambah akan ya. Akan yang gaib. Akan yang gaib. Sini. And then this one from yesterday, di petala langit. Ya. Dan di bumi. Ya. Wa Dan. Ya. A'lamu. Aku mengetahui. Ya. Ma is apa yang. Akan apa yang. Akan apa yang. Ya. Tu berdua. And then this one fil mudhari. Then it's kamu nyatakan. Betul. Dan apa yang. Ya. Kuntum adalah kamu. Ya. And then taktumun, kamu sembunyikan. Kamu sembunyikan. Okey, bagus. Alhamdulillah. Batuk ya. Syafaqillah. Okey, seterusnya ayat 34. Okey, jelas tak ayat ni? Jelas kan? Maknanya Allah kata macam ni lah. Allah pun berkata kepada Adam. Telah berfirman oleh ia, wahai Adam, beritahulah oleh engkau akan mereka. Kau beritahulah kepada mereka nama-nama mereka itu. Nama mereka yang tadi dah diajar tu. Sebab Allah kemukakan ni depan sama-sama malaikat. Maka tak kala Adam telah memberitahu kepada tentang nama-nama mereka, Allah berfirman, bukankah, dia macam itulah bila kata alam tu, adakah belum, adakah tidak, aku katakan, dalam erti kata lain, didn't I tell you, macam tu. Adakah belum, adakah tidak aku katakan bagi kamu, sesungguhnya aku lebih mengetahui akan yang gaib di petala langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang adalah kamu sembunyikan. Baik. Ayat 34. Kak ambil try. Okey, cuba. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Jadi ni ingatlah ketika qulna telah berkata oleh kami lil malaikah bagi para malaikat. Ya. Isjudu, sujudlah. Sujudlah oleh kamu.
bagi Adam. Ya. Fasajadu Fa. lalu Lalu. telah sujud oleh mereka Betul. illa Okey. melainkan Ya. iblis Iblis. aba telah enggan oleh ia wastakbar dan telah menyombongkan diri oleh ia Okey, betul. wakana dan adalah ia Aha. mina daripada sekalian yang ingkar. Ahsanti. Alhamdulillah. Cik Kak Am memang cuba buat sendiri kan? Saya dah tadilah buat study sikit try ayat ni. Alhamdulillah. Lepas tu Kak Am dah boleh pergi yang muka surat mushaf yang ni. Macam ni bila tengok mushaf yang ni lah pula. Baru datang. Tapi Seronok tu. kena kerja keras ni Ustaz. Ya, tapi tak apa, kerja keras tu akan dibalas Allah. Macam tu Tapi lah. mata ada masalah kan, tak nampak. Tu sebab Tak, kena tak. buat Kalau awal-awal. dah umur macam saya ni dah masuk je 5 siri tu lah masalah kita. Tak apa, semoga Allah balas tu. Semoga kita punya kerja keras tu dia macam mana pun mesti tak boleh beat kan. Kerja keras tu seronoknya kita dah dapat. Betul tak Makcik? Betul kan? Macam mana pun dia tak sama lah kalau kita baca terjemahan dengan kita tengok tu kita tahu. Saya sendiri pun rasa macam ya Allah seronoknya. Tengok Kak Am dah boleh baca tu. Kalau dulu kita takut-takut sangat kan nak cuba. Ni dah boleh. Tu hasil kerja keras lah tu. Alhamdulillah. Kalau senang kita tak rasa nikmat. Betul. Macam benda-benda tu kalau senang, Cik Kak cakap, kalau senang tak rasalah the sweetness of your labor tu. Hasil usaha kita. Baik. Dekat sini, kalau kita sebut ni, macam mana sebut dia kalau tak ada wa? Yang mana? Istakbaru. Yes. Kalau tak ada wa ni, maknanya sebutan dia istakbara. Kalau yang ini tak ada wa, tak ada apa, tak sambung dengan malaika, sebut dia usjudu. Usjudu. Okay? Jadi samalah. Maknanya Allah firmankan malaikat untuk sujud kepada Adam, lalu telah sujud oleh mereka. Maknanya malaikat semua sujud kecuali iblis. Telah enggan oleh ia dan telah menyombongkan diri oleh ia dan adalah ia daripada sekalian yang ingkar. Iblis ni malaikat ke? Tak. Tak. Iblis bukan keturunan malaikat. Malaikat tak ada keturunan. Malaikat tu Allah jadikan dia macam tu. Tapi iblis ni adalah dia daripada bangsa Jin. Dia bangsa jin. Bangsa jin. Baik. Terusnya ayat 35. Bukan apa kenapa saya tanya tu sebabnya nak cakap sebenarnya dalam Islam ni tak adalah istilah fallen angel. Tak ada fallen angel. Orang kata dia sebenarnya angel, lepas tu dia dah kena curse, dia jadi iblis ni, dia jadi setan. Tak, itu bukan dalam Islam. Dalam Quran tak ada cerita macam tu. Sebab yang macam saya kata itulah, orang kata iblis tu fallen angel. No, tak ada. Bible cakap tu fallen angel. Apa dia? Bible kan cakap fallen Bible angel. agaknya. Saya tak tahu Bible, tapi saya tengok berlega-lega je orang ni. Maksudnya kalau cakap macam tu orangnya Islam, tapi cakap benda tu maknanya dia tak tahu lagi Quran tu lah. Dalam Quran Allah tak ada cerita. Tak ada cakap macam tu. Iblis kana minal jin. Allah kata adalah ia daripada golongan jin. Fafasaqa an amri rabbi. Lalu dia telah derhaka kepada perintah Tuhannya. Okey, ni siapa nak buat 35? Sikit lagi. Ada? Makcik Pipa nak cuba? Baca je. Ada? Baca je dulu ayat tu. Ada mikrofon tak kat situ? Tu. Mikrofon tu tak ada ni. Oh. Tak apa, Makcik baca. Suara kena kuat sikit. Tak masuk. Kena pakai mikrofon. Okey. Makcik buat ayat 36 nanti. Ada tak tu? Makcik buat ayat 36. Kita panggil yang lain dulu 35. Okey, siapa nak buat daripada online ni? Ada? Tak ada? Okay, saya cuba. Siapa tu? Siapa Kak Izan. Kak Izan. Kak Laila tak nak cuba?
Okey. Silakan Kak Izan. Silakan baca dan kemudian Ada orang nak cuba? tak ada kot. Tak ada lagi. Tak apa. Kak Izan teruskan. Minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Yes. Okey, cuba terjemahkan. Dan telah berkata oleh kami, Ya. wahai kami kan, oleh kami Betul? telah berkata oleh kami, waqulna, wahai Adam, Ya. tinggallah kamu, Oleh tinggallah engkau. tinggallah oleh engkau lagi sekali, Ya. Sekali lagi. engkau dan pasangan engkau Bagi engkau. dan pasangan bagi engkau akan syurga Ya. dan makanlah engkau berdua Makanlah oleh kamu berdua. oleh kamu berdua minha daripadanya Minha, betul? Ragadan. rogodan itu Sepuas-puasnya. puas-puasnya Hmm. rogodan haisu sepuas-puas Yang ni kalau tak adanya pun tak apa. Sepuas-puas. sepuas-puas Haitsu, haisu apa di mana saja. di mana sahaja syiktuma di mana saja Ya, syiktuma di mana saja kamu telah menghendaki. telah mengendaki oleh kamu Ya, oleh kamu kedi. Kamu berdua. berdua oleh kamu berdua Wa. dan Hmm. Jangan Jazam kan? Jadi janganlah. Betul? Janganlah. kamu berdua menghampiri Baik, kamu berdua. Yang tu nak dengar tu. Kamu berdua menghampiri hadhihi. akan ini pokok ada badal tambah iaitu. yaitu pokok ini. Pokok itu boleh, Pokok pokok itu. ini boleh. Lalu Kelak yang boleh, lalu maka boleh. Maka mereka berdua menjadi kamu berdua menjadi fatakuna kamu berdua menjadi daripada orang-orang yang zalim. Ya, Alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya bacakan. Dan telah berkata oleh kami, wahai Adam, jadi maknanya ini lagi sekali dialog Allah tu, wahai Adam, tinggallah oleh engkau dan pasangan bagi engkau akan syurga itu. Dan makanlah oleh kamu berdua daripadanya sepuas-puasnya, di mana saja telah menghendaki oleh kamu berdua. Janganlah kamu berdua hampiri akan ini, iaitu pohon ini atau pohon itu. Tak ada masalah lah kalau kita kata itu ke ini, tapi menunjukkan makrifah ni. Dia bukan kata sebuah pohon, tapi pohon itu. Maka kamu berdua menjadi daripada orang-orang yang zalim. Maksudnya kalau begitu, kalau kamu makan, kamu berdua menjadi daripada orang-orang yang zalim. Baik, seterusnya Mak Ji baca. Dah buka tak? Dah on? Dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ya, baik. Cuba terjemahkan yang mana boleh. Maka, betul. Maka ataupun lalu. Lalu azalla. Kat bawah tu ada tulis gelincir. Jadi dia fi'il madhi kita telah menggelincirkan oleh ia. Lepas tu ada huma. Akan
Mereka berdua. Akan mereka berdua oleh, ya betul Makcik. Oleh syaitan daripadanya, daripadanya. Fa lalu akhraja telah mengeluarkan. oleh ia Ya. Betul, telah mengeluarkan oleh ia akan. akan mereka berdua Bukan, huma dulu. Mereka berdua. Yes, mereka berdua min daripada dari ma Apa yang apa yang betul kana adalah mereka mereka berdua fi di dalamnya ya di dalamnya wa dan Dan kulna. telah berkata oleh telah berkata Tadi oleh kita dah jumpa kami dah, betul? Telah berkata oleh siapa? Kami. Ihbitu, turun dah oleh turunlah oleh oleh kamu berdua. kamu. Ya, turunlah oleh kamu. Lepas tu, turunlah oleh kamu. Dia dah habis dah ayat tu. Ba'dukum. Macam tu. Ba'dukum. Ba'du, sebahagian. Sebahagian daripada pada kamu. kamu Okay. Li, bagi, ba'din, bagi sebahagian yang sebahagian lain. yang lain. Ni ada tambah. Sebahagian yang lain. Adu adalah, sebab kita nampak khabar kat bawah ni tambah adalah. Adalah musuh musuh. Wa Dan lakum bagi bagi kamu fi di bumi di dalam boleh al-ardi mustaqor. di bumi makji. Fi tu di. di bumi Mustaqarrun terdapat. terdapat Muakhar tambah terdapat ataupun ada tempat kediaman. tempat tinggal. dan Wa Dan mata'un kesenangan. Ta'un Ila Hingga kepada suatu tempoh. Satu tempoh. Betul. Makji betul. Okey. Kita ulang sikit. Lalu telah menggelincirkan oleh ia akan mereka berdua oleh syaitan daripadanya. Lalu telah mengeluarkan oleh ia. Siapa ia ni? Allah Adam. Siapa ia dalam ayat ni? Fa'akhraja. Adam. Adam Kalau kat situ kita kata Adam, kita dah salah faham maksud ayat. oleh Ah. Allah. Siapa yang menggelincirkan? Allah yang Syaitan. menggelincirkan Syaitan. Sebab ada oleh syaitan. Okey, ulang sikit. Lalu gelincirkan oleh ia akan mereka berdua oleh syaitan. Okey, stop dulu. Okey. Anha, daripadanya. Maknanya kalau saya stop dulu sini. Maknanya apa? Lalu syaitan telah menggelincirkan mereka berdua daripadanya tu surga. Okey. Lalu telah mengeluarkan oleh ia akan Allah. mereka berdua Allah. daripada apa yang adalah mereka berdua di dalamnya. Di dalamnya ni bukan surga dah, tapi keadaan tu. Kan? Okey. Jadi bererti kat sini maknanya sama juga. Lalu syaitan itu telah mengeluarkan mereka berdua daripada apa yang mereka sedang berada di dalam apa. Dalam apa tu? Dalam kenikmatan. Dalam syurga tu, tu tadi. Dalam syurga. Tapi daripada dalam, maknanya apa-apalah yang mereka berada sedang waktu ketika tu mereka dekat mana. Bukan sahaja syurga, tapi segala ni kesepuas-puasnya ni. Kesenangan lah. Boleh kita kata. kesenangan Betul. Dan lepas tu dan telah berfirman oleh kami, telah berkata oleh kami,
turunlah oleh kamu. Ni maknanya semualah ni. Kamu semua termasuklah syaitan, masuklah mereka Adam, Hawa dan syaitan. Semua sebahagian daripada kamu adalah musuh bagi sebahagian yang lain. Tapi kan bila kata turun ni bukan macam kalau kita baca ayat ni macam immediate kan. Tapi maksudnya memang Allah dah design untuk Adam tu, dia ajarkan segala benda untuk pergi ke bumi untuk jadi khalifah. Tetapi bila jadi macam ni bukan sebagai hukuman, memang turun. Turun tu tak ada kenalah susah tu, maknanya bila dah kena turun, cerita dia sebahagian memang maknanya syaitan tu Allah jadikan dia menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Maknanya manusia ni lah pada Adam dan Hawa. Maknanya dia orang kena memang jadi khalifah, dah kena jadi khalifah, tapi bukanlah kita jangan faham yang ni sebagai hukuman. Memang syaitan tu. Maksudnya mungkin sebelum waktu dia dah kena dikeluarkan. Allahu alam. Baik, lepas tu dia kata dan Allah kata, namun begitu walakum fil ardi, dan bagi kamu di bumi terdapat tempat kediaman dan kesenangan hingga suatu tempoh. Ila dekat sini maksud dia hinggalah kepada suatu tempoh. Okey? Faham ayat tu mudah je nak faham kan sebenarnya. Cuma kalau macam banyak sikit tu kita kena pecah-pecahkan dia, macam bagi dia kecil-kecil lagi sikit. Baru kita nampak yang oleh ni menunjukkan pelaku bagi azalla. Oleh yang kita tambah oleh ni fa'il. Fa'il untuk apa ni? Yang boleh dizahirkan ni hanya untuk yang fi'il madi yang asal tu. Kata dasar. Ia yang menunjukkan ia. Jadi kat sini telah menggelincirkan oleh ia. Ia tu siapa? Syaitan. Itu syaitan. Oleh syaitan. Okey, Ya. seterusnya ayat yang terakhir. Apa ada orang nak tanya ke? Tak ada Ya, ada soalan. Ya, silakan. Ustazah, Nabi Adam sebenarnya dia the planning of Allah is to turunkan ia lah untuk jadi Memang. khalifah. Okey, Dia faham? memang jadi khalifah. Memang dah design manusia ni untuk jadi khalifah di bumi. Memang macam tu. Tapi Okey. syaitan ni kerja dia memang mengeluarkan pula daripada kenikmatan tu tadi. Allah tahu semua ni. Memang Allah jadikan dia macam tu. Apa? Ba'dukum li ba'din adu. Okay. Apa Allah tahu tapi Allah biarkan jadi kerana ada perancangan lebih jauh. Memang tapi Adam tu memang didesain tu bumi ni semua Allah buat tu untuk manusia ni. Untuk pergi untuk buat apa? Untuk memenuhi sebenarnya ciptaan dia yang semua ciptaan Allah jadikan ni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sikit je tambah sikit ni pengetahuan daripada Allah kata tujuan tu untuk itu. 51, 56. Jadi sebelum tu Allah dah jadikan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak telah mencipta oleh aku akan jin itu dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri akan daku. Supaya mereka mengabdikan diri kepadaku, bagiku. Kepada aku. Allah dah ciptakan ni memang tujuan dia macam tu. Tapi dalam pada nak buat tu, Allah jadikan ada jin tu pula dia sakit hati tu. Dia resis yang pertama kan, makhluk resis yang pertama. Jadi dia perdayakan sehingga Adam tergelincir daripada syurga. Tapi kita tak boleh. Memang Allah dah rancang macam tu. Adam akan jadi pemimpin kepada manusia, dia yang mula-mula. Tapi kerja syaitan tu menghasut sebab dia tak suka kan. Faham Yang tu je lah. Jadi tujuan tu tetap kat mana? Waktu Nabi Adam tu di syurga tu, kalau dia makan je dia ada ujian dia, iaitu ujian dia jangan hampiri pokok ini. Jadi kat situlah ujian dia. Duduk dekat situ, jangan hampiri pokok tu. Itu je ujian dia. Boleh pergi mana saja. Tapi jangan hampiri pokok itu. Mungkin Adam ingat, tetapi syaitan tu bagi dia lupa. Macam
dengan melalui fitrah yang dijadikan Allah tu, dia berkehendakkan kepada wanita. Jangan kita ni, maksud saya bila saya cerita benda macam ni, Quran cakap macam ni, memang Allah dah design dia nak suruh jadi ni. Ada orang yang marah-marah pula, kalaulah tak kerana Adam ni, kita ni dah lama duduk syurga. Bukan. Tujuan kita memang akhirnya itu tempat Nabi Adam tu permulaan diciptakan. Tapi kita ni semua memang kena balik kepada Allah. Itulah ujian dia. Ujian dia jangan pergi dekat pokok tu. Itu je, satu je ujian dia. Ujian kita pula, jangan ragu pada Quran ni. Ikut Quran ni. Atas satu je buku yang kita kena ikut. Itu pun kita tak boleh buat kan. Jadi sebenarnya apa yang berlaku? Syaitan tu sedang berusaha pujuk rayu kita supaya tinggalkan Quran tu. Macam kita kata dalam surah 43 ayat 36 sampai 37 tu. Dia kerja jahat dia nak menggelincirkan Adam dan Hawa. Sekarang ni dia kerja jahat dia masih berterusan. Dia nak gelincirkan kita supaya kita jangan pada Quran ni. Kita punya ujian untuk ikut Quran ni je. Lain semua Allah kata boleh. Maksudnya macam bukanlah kata boleh macam mana. Maksud saya, fahamlah kan maksud saya tu. Selain daripada Quran tu, tak kira sumber Islam ni untuk jadi liya'budun tu, supaya mereka mengabdikan diri pada aku tu, mesti dengan Quran ni. Tapi Quran ni lah ujian dia. Satu je buku yang suruh ikut, tak boleh ikut. Kalau kata buku. Tak boleh faham. Jadi kerja keras siapa-siapa pun untuk memahami Al-Quran ni, itulah dia yang Allah hendakkan daripada kita. Itulah satu lambang ketaatan kita ni. Usaha nak faham apa yang Allah kata. Sebab ujian kita ni satu je, nak ikut Quran yang satu ni. Ustazah, satu soalan. Ya. Nabi Adam AS tu dibagi pilihan kan? Dibagi pilihan, manusia semua Dia bagi pilihan tapi dia terpedaya, dia sleep lah, dia sleep. Berdaya, yes. So dia tergelincir, dia sleep. Dia sleep. Allah SWT memang tahu dah benda ni akan berlaku. Dia dah ilmu Allah semua dah tahu. Tapi kita dibagi pilihan. Semua manusia semua dibagi. Nak syaitan, jin pun dibagi pilihan. Betul. Dia punya pilihan dia orangnya ni kita kata kita pilihan kita lah. Walaupun kita terpedaya sleep ke, tapi kita kena balik pada pilihan kita. Baik. Nak ikut tak ikut pilihan kita kan? Betul. Dan kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi sikap iblis dengan sikap Adam tu, okey, kita tengok dalam ayat 37. Ini sikap Adam. Tapi sikap iblis dia terus aba wastakbara. Maknanya istakbara. Dia aba, dia tak nak, lepas tu istakbara. Manakala Adam buat salah tak? Buat salah. Tapi apa dia buat? Okey, kita baca ayat 37 dan cuba kita terjemahkan. Siapa nak buat? Nabi Adam sedarlah tu. Okay. Siapa? Tuan Syed nak baca? Okey, maka okey. talaqa tu baca dulu ayat. Apa talaqa? Saya. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatan. Kan kalimat dah. Kalimatin, sorry. Fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Wa tawwabur rahim. Ya. Jadi maka lalu telah ia menerima lah. Telah, betul. Tapi dalam telah menerima oleh mereka kita tulis macam ni. Telah menerima oleh ia. Okey, lagi. Fa'il. Adam. Oleh Adam. Fa'il. Oleh Adam. Daripada Rabbi. Tuhan baginya. Okey. Kalimatin IMFB tambah akan kalimah ataupun kalimat. Kalimat tu akan apa ni, decision lah kan? Kalimat ni kalau ikut dia banyak, maknanya kalimat, kita kata beberapa kalimat. Perintah lah, decision lah. Keputusan lah. Lalu telah terima taubat. Siapa terima taubat ataupun Allah terima ya. Telah menerima taubat. Kita buat satu-satu.
telah menerima menerima taubat olehnya ia oleh ia atasnya. Atasnya. Jadi nya saya Sesungguh- ni semua huruf kecil. Maknanya dia merujuk pada Adam alaihissalam. Lepas tu Sesungguhnya ia Allah huruf besar ia wa Allah dia maha mengampun, adalah maha menerima taubat, menerima taubat, Yang mana menerima taubat dan maha pengasih, menerima taubat dan maha penyayang. penyayang. Bolehlah. Dia pun kita letak adalah juga sebab dia khabar yang kedua. Adalah ya. Adalah maha penyayang. Okay, kita ulang. Saya dah terbiasa Ustazah. Tak Terus apa. ambil fi'il pun kat situ kan. Jadi dia tak ialah. Dia terus. itu maknanya dia dah advance, dia dah masuk modul 2 tu dah habis. Tapi ni Dah biasa. Tengok macam biasanya tu. ini adalah lanjutan daripada modul 1. Jadi Okey, memang okey. kalau kita belajar nahu mula-mula tu kan, kalau nahu ringkas kita suruh budak-budak. Kalau Kak Asal rasa kena macam kena dera kan. Asal memang bukanlah dera tapi nak bagi nampak tu. Sebab macam tadi kan, kalau Betul lah, kita tak perasan, betul. kita kata Allah pula, padahal yang menggelincirkan tu syaitan dalam ayat Ya, ni. betul. Jadi itu yang kata buat macam leceh sikit. Betul, Tapi insya-Allah, drill. Betul lah drill lepas tu Ustazah. kita akan dapat satu keyakinan, kita tahu yang kita terjemah tu betul. Okey. Lalu telah menerima oleh Adam daripada Tuhan baginya akan beberapa kalimat. Lalu telah menerima taubat oleh ia ke atasnya. Sesungguhnya dia ataupun ia kat sini ke dia pun tak ada masalah lah. Ia atau dia Sesungguhnya dia adalah maha menerima taubat, adalah maha penyayang. Ni sikap Adam. Kalau sikap iblis dia tak nak lah. Tapi sikap Adam, itu setiap orang yang bersalah tu dia bertaubat. Kata Nabi SAW, khairun nas, bukan. Kullu bni Adam khata'un. Maknanya tiap-tiap bani Adam, cucu cicit Adam ni adalah orang yang bersalah. Maknanya daripada Adam tu lah. Kita memang dicipta untuk buat salah supaya kita dapat kembali kepada Allah minta ampun. Dan kalau sambung tak hadis tu tadi, dan sebaik-baik orang yang membuat kesalahan, khairut khata'in ialah at-taibun. Maknanya orang yang memohon taubat. Orang yang kalau kita tak buat kesalahan, kita angkuh lah nanti kan. Macam Fir'aun. Macam Fir'aun, macam iblis. Dia rasa dia tak salah. Dia begitu macam dia sampai dia berbangga pula. Pasal dia tak salah. Itu cerita tu kita boleh tengok dalam surah 7 ayat 12 tu. Dia berdialog kan. Macam Allah ceritakan. Di sisi Allah dia hina. Okey. Ada masa ke? Kalau nak keluar tak apa. Saya baca sikit je ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini cerita pasal yang tadi tu. Dia kena sujud tu kan. Dia suruh sujud. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah telah berfirman, ia telah berfirman. Apakah telah menghalang engkau bahawa tidak engkau sujud ketika aku menyuruh engkau? Ni saya dah mafhum je lah. Mengapa engkau tak sujud? Apa yang menghalang engkau daripada sujud? Sedangkan aku yang memerintah kepada engkau untuk sujud. Dia bukan tak kenal Tuhan dia. Ni dia kata. Ni jawab iblis tu. Qala ana khairum minhu. Aku ni, dia kata, aku lebih baik daripada Adam. Sebab apa pula? Sebab apa engkau lebih baik daripada Adam? Dia jawab lagi. Khalaqtani min nar. Sebab engkau telah cipta aku daripada api. Dan sedangkan engkau ciptakan dia daripada tanah. Ni dia punya pendapat. Sedangkan Allah tak kata macam tu. Allah kata kenapa tak sujud? Dia tak boleh. Dia kalau dia punya bangsa tak boleh sujud pada yang ni. Padahal itu adalah perintah Allah. Jadi sebab tu maknanya macam itulah. Dia tak nak. Jadi Allah kata, Allah berfirman, keluarlah engkau, turunlah engkau daripadanya. Maka tidak ia menjadi bagi engkau, tak sesuai bagi engkau bahawa engkau menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah engkau, sesungguhnya engkau daripada as-saghirin. As-saghirin ini diterus terjemahkan sebagai orang-orang yang hina. Tapi kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW tentang siapa dia as-saghir ni, ialah inna min
inna min asyratis sa'ah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tanda dekatnya saat itu iaitu hari kiamat, ilmu yaltamisul ilmu indal as-saghir. Ilmu itu betul. Betul tak Mami baca? Sesungguhnya inna min asyratis sa'ah. Inna min asyratis ayul tamasal ilmu indal as-saghir. Maknanya sesungguhnya tanda dekatnya hari kiamat itu, ilmu itu diambil daripada as-saghir, orang-orang yang kecil. Ini Kecil dia, kan? orang kecil itu hina. Sebab apa? Dia berpada dengan pendapat dia sendiri ataupun pendapat manusia dan dia menolak perintah Allah. Ya, itu hadis Nabi ceritakan. Baiklah, Muka surat berapa tu Ustazah? ni muka surat 152. 156. 152. Okay. 152. Syukran. 151. Okay. 151 tu sebelum tu, yang ayat 12 ni 152. Okay. Okey, baiklah. Jadi hari ini alhamdulillah kita selesai muka surat 6. InsyaAllah besok kita sambung dengan muka surat 7 lah. InsyaAllah ta'ala. Baik. Syukran. Baik. Okey. Baik ya, kita akhiri kelas kita ni dengan tasbih kafarah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.